Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. COVID-19 bukan alasan Malaysia ketinggalan. Jom Channel pernah menyiarkan ranking yang dibuat oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC bahawa Malaysia pula di tangga ke-27 dalam keluaran domestik negara kasar KDNK berdasarkan pariti kuasa beli PPP pada tahun 2016 naik ke tangga 25 pada tahun 2030. Indonesia pula yang berada di tangga ke-8 pada tahun 2016 akan melonjak ke tangga ke-5 pada tahun 2030. Pada tahun 2050 Indonesia akan berada di tangga ke-4 manakala Malaysia di tangga yang ke-24 di belakang Filipina, Vietnam dan juga Bangladesh. Satu situasi yang memalukan bagi negara yang pernah digelar sebagai harimau Asia. Tiba-tiba dunia diserang oleh pandemik COVID-19. Hampir seluruh kegiatan ekonomi negara-negara di dunia ini terjejas teruk. Sungguh, tahun 2020 bermula dengan episod yang menyukarkan kita semua. Namun pada tahun itu juga langkah syaratan berlaku tatkala kerajaan sedang berperang dengan serangan awal pandemik tersebut dan kerajaan tebuk atap dibentuk. Ramai pakar pelbagai bidang berhujah bahawa pasca wabak COVID-19 di seluruh planet ini mewujudkan penghijrahan besar-besaran kepada apa yang dipanggil sebagai mod normal baharu. Kini kerajaan dan perniagaan sama-sama terpaksa menerima pakai dasar dan prosedur baharu dan belum pernah diuji sebelumnya. Menurut sebuah firma konsultan pelaburan di Indonesia, Wellington Capital Advisory, walaupun kerajaan Indonesia terkejut pada separuh pertama tahun 2020, namun Indonesia sedang membina laluan yang jelas ke arah daya tahan ekonomi yang mampan. Sentimen pelabur terhadap Indonesia kekal positif disebabkan oleh potensi pemulihan ekonomi yang kukuh ditambah pula dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang memberangsangkan. Kata kenyataan mereka Januari 2021. Menurut mereka selaras dengan negara lain, pemulihan sepenuhnya akan bergantung pada kejayaan pelaksanaan program pembendungan dan vaksinasi di seluruh negara. Kementerian Kesihatan Indonesia menyasarkan vaksinasi 70% daripada populasi akan selesai menjelang Mac 2022. Pada Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR menuluskan Omnibus Law on Job Creation. Ini dilihat sebagai meluas sebagai pembaharuan struktur Big Bang paling komprehensif yang pernah dilancarkan di Indonesia. Ia satu langkah untuk merangsang pelaburan domestik dan asing dengan menghapuskan ketidakcekapan birokrasi dan menyediakan ketelusan peraturan yang sangat didambakan. Ia juga akan mengurangkan pergantungan kepada perdagangan berasaskan komoditi dan merangsangkan pertumbuhan dalam sektor pembuatan nilai tambah. Justru Indonesia terus menjadi magnet kepada pelabur asing, khususnya dari Eropah Barat dan Amerika Utara. Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Panitia Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berkata, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN hingga 30 April 2021 mencapai 156.6 trilion rupiah atau 22.3% daripada keseluruhan bajet 699.43 trilion rupiah, kira-kira 204.3 bilion ringgit. Perbelanjaan pelaburan menyumbang kira-kira 30% daripada jumlah KDNK di Indonesia. Penyumbang kedua terbesar selepas perbelanjaan pengguna. Apa pula yang berlaku di Malaysia? Setelah kerajaan tebuk atap, pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Yassin tumbang, naib Presiden UMNO pula, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membentuk kerajaan baharu yang dipanggilnya Kerajaan Keluarga Malaysia. Oleh kerana Kabinet seramai 69 orang itu terdiri daripada hampir semua menteri kerajaan terdahulu, ia menerima gelaran
kerajaan tebuk atap 2.0 atau kerajaan keluarga 69. International Monetary Fund atau IMF menyatakan KDNK Malaysia pada tahun 2022 dijangka tumbuh sebanyak 6% dengan indeks harga pengguna 2.0%, manakala Indonesia 5.9% dengan indeks harga pengguna 2.8%. Semakin tinggi nilai indeks harga pengguna, semakin buruk bagi penduduk kerana terpaksa berbelanja lebih untuk barangan dan perkhidmatan yang sama, tetapi dianggap lebih baik untuk pelabur dan juga kerajaan. Indeks persaingan global atau Global Competitiveness Index atau GPI, kajian World Economic Forum WEF pada tahun 2019 meletakkan Malaysia pada skor 74.6, lebih tinggi daripada skor 74.3 pada tahun 2018, jauh meninggalkan Indonesia yang mendapat skor 64.63 ketika itu. Pada tahun ini WEF menjangkakan GPI Malaysia meningkat kepada 77.38, sementara Indonesia pun meningkat kepada 67.94. Malaysia meningkat sebanyak 2.78 points, Indonesia pula 3.31 points. Peningkatan yang nampak sedikit ini sebenarnya menunjukkan Indonesia sedang mengejar Malaysia dalam pelaburan langsung asing atau FDI, sementara Indonesia menggunakan sumber manusianya sendiri yang menyebabkan dana tidak mengalir ke luar negara. Malaysia masih menggunakan pekerja asing kerana ia sumber pendapatan bagi cukong-cukong pengimport buruh. Inikah puncanya Amazon membina 3 pusat data di Jawa Barat, Indonesia pada akhir 2021 dan awal 2022 serta mengesampingkan Malaysia. Hyundai pula telah memindahkan ibu pejabat Asia Pasifik dan pusat latihannya dari Malaysia ke Indonesia pada penghujung tahun lalu. Malaysia yang dikatakan sebagai negara yang memiliki kos terendah bagi menjalankan perniagaan di Asia Tenggara tidak lagi menarik bagi syarikat teknologi besar untuk membina ibu pejabat serantau di negara ini. Malaysia juga memiliki infrastruktur yang didakwa lebih baik berbanding jiran-jiran serantau, kecuali Singapura, tetapi pelabur tetap melarikan diri mereka. Walaupun Malaysia begitu gigih memvaksin rakyatnya sampai dos ketiga dan mungkin keempat selepas ini, pelabur tetap memilih Indonesia, Filipina, Vietnam dan Singapura. Justru, apa yang jelas ialah tiada kaitan dengan pandemik COVID-19 kerana negara yang dituju oleh pelabur asing juga diserang dengan wabak yang sama. Data-data yang cantik dari agensi pengkaji tertentu hanya mencarikan pimpinan kerajaan terasa bagus, tetapi hakikatnya jauh daripada realiti. Malaysia diperintah oleh golongan kakistokrasi yang sekadar mahu menjadi kerajaan tanpa manifesto maupun dasar yang mantap. Justru, negara ini tetap ketinggalan dan akan terus ketinggalan dalam pembangunan ekonomi pada keseluruhannya berbanding jiran-jiran serantau. Pada Oktober 2021, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan bajet untuk pasca COVID-19 sebanyak 335 bilion ringgit. Tahun 2020, populasi Indonesia ialah 273.5 juta orang. Malaysia pula 32.3 juta orang. Tetapi perbelanjaan tahunan kita jauh lebih besar berbanding Indonesia. Itu pun pelabur antarabangsa seperti Citibank dan IBM tetap lari juga. Mengapa? Puncanya ialah masalah kestabilan politik, demokrasi yang semakin sempit dan penyalahgunaan kuasa dan rasuah yang kian membara. Berhadapan dengan COVID-19 hanya satu norma baharu, tetapi berhadapan dengan kebejatan birokrasi yang korup lebih mengerikan pelabur.